tajuk perceraian ni dalam Islam, macam Kiki sebut tadi kan, kita insyaAllah pada episod ini cuba untuk berikan gambaran asal tentang perceraian ni, dan kita nak kena buang lah banyak perspektif yang melihat perceraian ni kegagalan sebagai, pasal sebenarnya dia rezeki. First, yang kita kena sedar bahawa perkahwinan itu sendiri, jodoh, pertemuan, perpisahan, semua dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa yang Allah takdirkan tak elok. Dia mesti ada keelokan. Cuma kita diajarkan, kalau benda tu adalah musibah, macam itulah kegagalan, kita harap Allah Ta'ala gantikan kita daripada kegagalan tadi yang lebih baik. Macam di doa yang disebut, yang Nabi ajarkan kepada Abu Salamah, yang Abu Salamah ajar pada isteri dia Ummu Salamah. Bila kita kena sepada musibah, berlaku keadaan macam ni, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah, dan kita pada Allah kita akan kembali. Dan Allah ma'jurni fi musibati, ya Allah beri ganjaran kepadaku dalam musibahku ini. Wa akhluf li khairan minha, gantikan aku lebih baik daripadanya. So basically bagi seorang Muslim, dia kena melihat bahawa sudut apa saja, bukan sahaja perceraian saja, semua kehidupan dia, apa saja kegagalan, ketewasan, ketidakdapatan dan sebagainya, sebagai cara untuk dia meminta pada Allah Ta'ala lebih baik daripada apa yang dihilang. Itu sudut pertama yang kita kena faham. Sebab tu macam kita kata perceraian itu sendiri bukanlah satu benda yang hodoh dan buruk. Tapi macam kita kata, dia adalah satu benda yang Allah SWT berikan sebagai solution. Okay. Kalau kita lihat balik masalah perkahwinan, bila kita kata perkahwinan itu sendiri, dalam surah Ar-Rum Allah Ta'ala nyatakan, wa min ayatihi, dan antara tanda kebesaran Allah Ta'ala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, boleh dijadikan untuk kamu daripada diri kamu sendiri, daripada spesies kamu sendiri, daripada bangsa kamu sendiri, pasangan-pasangan hidup. Litaskunu ilaiha, untuk kamu tenang kepadanya. Kemudian waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan jadikan di antara kamu kasih sayang dan juga rahmat. Okay. Jadi dalam perkara tersebut ada tanda untuk kaum yang berakal. Yang pentingnya kita kena lihat step yang ada ni. Ini tujuan asal perkahwinan. Pak kita kata daripada sinilah kita nak faham pasal perceraian tadi, sebagai asas yang mungkin zaman sekarang ni dibimbangi sebenarnya. Pada masyarakat kita sekarang ni, perceraian itu adalah benda yang banyak, besar. Bahkan banyak jabatan agama Islam cuba elak tak nak bagi perceraian berlaku kalau boleh. Pasal statistik tu akan meningkat. Dalam masyarakat, baik masyarakat Islam kita, masyarakat Islam, tapi sebenarnya permulaan kita panggil apa, kita dah kata tak salah bercerai, tapi kita nak kena faham juga macam mana cara yang sepatutnya diambil dalam perkahwinan itu sendiri. Okay, tujuan perkahwinan pada asalnya adalah untuk mencari ketenangan. Itu tajuk asal. Kita berkahwin untuk cari ketenangan. Pasal kalau kita hidup bujang, balik pukul berapa, tidur pukul berapa, bangun pukul berapa, orang tak kisah. Tak ada siapa tengok kita. Tapi bila kita ada pasangan hidup, kita ada macam, sebab tu contoh dalam bahasa Arab kan, rumah tu dipanggil manzil, baitun, darun. Okay. Manzil, tempat kita singgah. Mana kita pergi singgah di situ. Itu maksud manzil asalnya, tempat turun. Kenderaan kita berhenti kat situ. Itu panggil manzil. Kemudian dipanggil juga baitun, tempat kita bermalam. Mana bukan bersepah tidur atau pokok, tak. Tempat kita tidur. Balik. Darun, kita pusinglah mana dunia ni, in the end kita patah balik tempat yang sama. Things like this menjadikan dia tenang. Itu sebab kata orang kata litaskunu ilaiha. Tujuan asal perkahwinan ni ini. Okay, kemudian baru second step lepas tu, waja'al bainakum mawaddatan. Jadikan untuk kamu kasih sayang. Mana kasih sayang sebenarnya di-develop lepas perkahwinan. Sebab tu dalam Islam, ni yang kita kata tengok sudut. Bila perkahwinan sebelum daripada zaman kita sekarang. Contoh zaman sekarang yang banyak perceraian ni, banding dengan atuk nenek kita punya perkahwinan. Ikut pada independent, independent, diorang lagi independent banding kita. Sejak umur belasan tahun dah sibuk bekerja sendiri sebagainya. Yang perempuan kan, semua sekali kita panggil independent. Zaman kita sekarang ni macam-macam benda kita ada depend pada family kita. Zaman diorang dulu tak, merantau, tinggalkan keluarga sebenarnya kan. Tapi okay, kenapa diorang punya perkahwinan kekal? Sebab diorang bina kasih sayang tu lepas kahwin.
Mungkin tadi ada Kiki tanya kau apa beza love dengan apa hubbun dengan mawaddah. Hubbun boleh jadi satu pihak, boleh jadi sekelip mata. Macam kita kata macam apa cinta pandang pertama. Love at first sight. Love at first sight. Itu hope. Oh. Kita tengok macam amazed, macam wah. Kan itu hope. Yang pihak satu lagi tak tentu lagi sayang awak. Tapi bila mawaddah ni dia ada dua pihak. Daripada A dan B memang ada kasih sayang. Pembinaan itu ambil masa. Sebab tu bila kita kata expectation. Bila kita kahwin, kenal dulu baru kahwin dengan kenal lepas kahwin. Bila kenal dulu baru kahwin, kita expect inilah perangai orang tersebut lepas kahwin. Dan benda tadi sepatutnya makin kuatlah tighten kita punya hubungan. Tetapi masalahnya yang kita ketika kenal, kita market diri kita, dia market diri dia. Mestilah tak bertunjuk betul. Kalau kita biasa huang-huang kan, pakai t-shirt nampak ketiak. Depan dia pakai baju cukup. Faham tak? Jadi both pihak lah. Kalau dia jumpa sentiasa wangi, wanginya. Dia pun jumpa kita wangi. Tapi masalahnya sekarang ni bila yang kat sini kita harap ketika ini dia lagi bahkan bertambah bagus. Tapi masalahnya bila sampai kat sini marketing dah habis. Tahu marketing tu hanya ketika mula-mula je. Rumah untuk dijual, ada sekian. Lepas tu bila beli, alamak kan. So jadi basic. Ini masalah dia. Okay. Apa masalah tadi? Masalah tadi kan mawaddah tadi. Yang terbina bila kita baru kenal. Dan kita, mungkinlah ini expectation atuk nenek kita dulu. Dia sentiasa boleh lihat pada pasangan dia, ada benda lagi tak tahu. Sedangkan yang kita punya cara hidup sekarang, habis benda kita cerita dah. So orang tu expect kita macam cerita lah. Tapi bila dah kahwin jadi terbalik. Kita tahu benda yang kita tak tahu. Benda buruk je yang kita tahu. Dia akan jadi. Sedangkan dekat sini patutnya dia makin belajar. Macam ni rupanya isteri aku. Itu isteri lah, macam ni suami aku rupanya. Dia keep on acknowledge macam korang lah sebenarnya. Kahwin kenal sekejap terus kahwin kan. Betul. Jadi realiti dia korang dua orang ni dalam peringkat tengah sibuk masih lagi mengenal, masih nak kenal diri. Jadi benda tersebut develop mawaddah patutnya kat situ. Tapi kita zaman kita sekarang ni kadang kenal dahulu 3-4 tahun kenal, 15 tahun kenal daripada sekolah rendah. Lepas tu bila kahwin jadi lain. Dan start crack tu berlaku. Sebab tu kenapa mawaddah tadi atuk nenek kita boleh kahwin kekal sampai mati. Kita ni tak boleh. Kita tengok macam dia kahwin 3 bulan cerai, 6 bulan cerai kan, kadang setahun 2 tahun cerai, dapat anak 1 cerai. Sedangkan sepatutnya bila dah ada mawaddah kan yang develop tadi, kita ada pula rahmat. Yang rahmat ni mercy, belas kasihan. Dia akan timbul daripada sama ada lelaki itu sendiri kepada wanita tadi, atau wanita kepada suami dia, atau pada anak-anak yang mereka dah ada. So atas nama belas kasihan tadi dia keep on holding. Sebab itu dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19 Allah nyatakan kan, wa asa fa in karihtumuhunna, kalau kamu semua benci, tak suka isteri kamu, tapi kamu bimbang-bimbang, fa asa Allah fihinna khairan katsira, bimbang Allah nak jadikan pada isteri kamu kebaikan yang banyak. Kamu tak suka, tapi pada yang kamu tak suka tidak Allah tak jadikan kebaikan yang banyak. So, jadi Allah tak memang daripada ayat 19 surah An-Nisa tadi digalakkan untuk hold on pada pihak lelaki ataupun wanita, untuk pegang, jangan terus lepas. Fikir tentang masalah persekali macam Kiki sebut tadi kan, anak tu, mertua. Kalau seorang tersebut dia faham kehidupan tadi kan, macam tu dia akan banyak consideration. Marah kita semua ada marah. Konflik akan berlaku. Negara akan berperang kan, kawan boleh bergaduh dan sebagainya. Kan, macam apa Piram dia kata, sedangkan lidah lagi tergigit. Mana kita pun tak nak tergigit lidah kita. Takkanlah pula suami isteri tak ada sebarang pertembungan. Kadang makanan je. Makanan je. Kadang buat sampah jatuh, titik dari sampah tu air titik je jatuh. Itu pun jadi tajuk dah satu rumah. Jadi realiti dia akan berlaku. Cuma tadilah dia punya step tadi. Cuma kita kata pada surah asal yang pada masyarakat kita di keluar ni, fahamkan ayat Quran tadi sebutkan step by step. Cuma bila dah sampai third dan mercy pun dah tak ada. Tak ada mercy. Ada dekat situ masalah perceraian tu barulah menjadi solution terakhir. Terutama kalau sekiranya pada pihak suami dan isteri tadi kan, yang isteri disrespect pada suami, pandang suami tu lekeh dan pandang suami tu rendah daripada dia.
Kalau suami pula bukan setakat pandang rendah, abuse isteri tersebut. Kalau masalah pandang rendah tadi, dia banyak kategori. Kadang orang tu kata suami tak respect. Bab apa kena tanya juga. Jadi macam isteri juga macam tu. Dia respect suami dia dan gagal lah. Perkahwinan tak boleh teruskan. Start bini tu mencarut pada suami dia. Itu red flag, tak boleh lah. Kan once bini tu cakap engkau aku, habis. Dia tak ada ruang dah. Itu masalah asal. Tapi Allah Alam, mungkin zaman kita sekarang ni dengan penggunaan istilah bahasa Inggeris kan. Kan kita nak sebut dulu kan masalah adab. Kita masyarakat kita di belah timur ni, start daripada India sampai ke Jepun, kita sentiasa panggil orang yang kita respect tu dengan tambahan. Contoh macam abang kan, akok kan, kalau contoh macam ni yang abang panggil adik lain, dia ada panggilan. Jadi panggilan tersebut sebenarnya antara cara penghormatan. Kita tak berikut macam Bible. Kalau ada New Testament atau Old Testament dulu, dia panggil Lord. The husband is Lord. Kita boleh tengok benda tu dalam Al-Quran Karim pun sebut tentang kisah Nabi Yusuf AS. Kan bila wanita yang isteri menteri yang menggoda Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS ketika digoda, memang wastabaqal bab. Orang kata mereka dua lari ke pintu. Kemudian wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dan mereka dua tertembung dengan tuannya, her lord, sayyidaha. Oh, ingat Sayyid dalam ayat tu maksud tuan kepada rumah. Bukan tu sayyidaha, tu balik pada perempuan tu. Maksud dia istilah dia alhamdulillah kita belah sini tak ada pergi kepada arah itu. Mungkin ada sikit dalam sebahagian masyarakat India melihat suami itu sebagai tuan. Itu ada. Lord kan. Jadi itu benda tu tak ada. Tapi dari segi realiti, kadang-kadang panggilan tadi menjadi masalah. Bila isteri dia start disrespect suami dia, tak pandang suami dia ada apa, itu dah red flag dah, masalah pertama. Ataupun suami tadi abusive pada isteri. Dan itu dah masalah berikutnya. So jadi katakanlah benda ni berlaku dan tak nak kena bercerai juga. Dan itulah kita kata Islam ada letakkan step by step. Kan? Kita kena faham juga sebenarnya Islam yang meraihkan untuk perceraian. Kalau pergi pada masyarakat Hindu tak ada. Masyarakat Kristian ni pun contoh tak ada. Sebab dalam macam New Testament, kalau dia kata dalam Testament timbul kata-kata yang dinisbah pada Isa AS yang mana-mana lelaki yang cerai isteri dia kemudian kahwin lain, maka perkahwinan kedua taklah perzinaan. Dan mana-mana wanita yang dicerai suami dia kahwin lelaki lain, maka perkahwinan kedua adalah perzinaan. So dia tak boleh, macam Katolik tak benarkan perceraian. No divorce at all. Tak boleh bercerai. Dia bukan, kita bukan, itulah praktik, dari segi praktikalnya, kalau dah tengok muka pun dah jadi sakit jiwa, jadi gila, tak payah. To that extent lah. Kalau ada kata ada kasih sayang lagi, tajuk lain. Masih ada lagi nak harapkan orang ni pujuk, yang ni pula masih harapkan bini tu datang balik dan sebagainya. Itu tajuk lain. Maksudnya bosnya ada kasih sayang lagi. Dan kita kat sini pun kadang-kadang bila kita jumpa couple-couple yang ada masalah tadi, yang soalan kita, kahwin dulu suka sama suka ke ataupun kena paksa? Bila suka sama suka maksud dia atas dasar cinta lah. Hub. Bukan mawadah. Mawadah tu lepas kahwin. So, jadi bila perkahwinan tu dengan sebab itu, dan kita tanya ada lagi tak? Ada sayang lagi tak? Nak pertahankan lagi tak keluarga perkahwinan ni? Kalau dia kata memang tak ada dah, tak ada nampak jalan dah, dan Islam tak suruh untuk hidup dalam keadaan bertekak setiap hari, tengok muka, tidur berasingan sebagainya. Benda tu akan makan jiwa, akan menjadi rosak dalam diri orang tersebut. So dalam Islam benda tu memang kita kata kita elakkan. Tak boleh kita biarkan berterusan. Sebab tu perceraian tu diberikan. So bila perceraian diberikan dalam Islam, kita lihat contoh dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala letakkan daripada ayat 228 sampai 242. Makna berbelas ayat khas untuk tajuk cerai. Dan bahkan Allah Ta'ala turunkan satu surah. Dia panggil surah At-Talaq. Surah Talaq. Itu tentang cara perceraian. Dan memang bila kita kata dalam Islam ni, bila sebelum kita kata boleh bercerai tu kan, bahkan berlaku perceraian pun, Islam masih lagi cuba untuk suruh mereka reconcile. Sebab kita kata dalam Islam ni ada iddah. Dia cara dia, pertama sekali ketika perceraian tu dibuat, lafaz cerai yang suami tu lafazkan mestilah pada bersih yang tak sentuh. Betul Allah sebut dalam Quran ayat pertama surah Talaq. Allah kata ya ayyuhan nabi, wahai nabi,
idza talaqtumun nisa. Kamu, engkau dan semua orang beriman menceraikan wanita. Fatalliquhunna li'iddatihinna. Talaklah mereka ikut pada iddah mereka. Wa ahsul iddah, dan kiralah iddah. Bila kita buka syarah ataupun tafsir bagi ayat berkenaan, dibawakan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu di mana dia ceraikan bini dalam keadaan haid. Dalam keadaan tentang haid dia ceraikan. Lalu Nabi kata murhu, suruh dia falyuraji'ha, rujuk balik. Mana cerai itu jatuh, rujuk balik. Sumain sikha, kemudian pegang, jangan lepas lagi hatta tatahur, sampai bini dia bersih daripada haid tersebut. Fatahid, datang haid balik, fatatuhur, lepas tu bersih balik. Ketika bersih tak sentuh tadi, Nabi kata cerai. Kalau dia rasa nak cerai ketika itu. Jadi ini sebenarnya antara cara dalam Islam sebenarnya untuk mengelak perceraian. Awal-awal lagi nak jatuh cerai itu pun sebenarnya dengan cara macam tu. Bukan jumpa-jumpa je bini tak letak sambal belacan dan sebagainya, ataupun makan. Saya tengok satu cerita ni, suami tu makan tergigit pasir dalam nasi. Ya, benda ni memang takkan bini saya letak pasir. Tak sengaja kan. Suami tu mengamuk sebab itu je. Oh, macam mana macam keruk. Tinggi pasir kan. Tapi still kau cuba pandang balik. Takkanlah bini awak sengaja letak pasir dalam tu. Hari lain tak ada, hari tu terjadi macam tu. Tapi katakanlah marah sangat dengan bini pun, dengan dia menjawab ke, dengan segala sebagainya. Katakan baru semalam tidur, baru semalam ada intimacy, atau baru 3 hari lepas ada intimacy. Ni dalam tempoh suci dia. Jadi kita pernah bertidur ni. Lepas tu kemudian tengah-tengah tu tiba-tiba dia buat something yang buat kita marah. Kalau ikut Islam, awak jangan cerai ketika itu. Awak tunggu sampai bersih tu bulan depan. Pasal kena bersih yang tak sentuh. Sebab kalau bersih kita sentuh, dia akan prolong. Katakanlah kita tidur dengan dia, jadi anak, kita ceraikan dia, dia akan extend sampai 9 bulan. 9 bulan. Dengan mengamuk menyampah tu kan, 9 bulan. Ada kalanya bagus juga. Ada yang saya jumpa orang yang jumpa saya, dia sebutkanlah perkara ni kan. Dia kata dia jatuhkan talak, bini dia berkandung. So diorang ada tempoh masa 9 bulan. Dia duduk lagi dalam rumah, datang sebagainya. So dia memang masih suami isteri. Dalam tempoh iddah, suami itu masih suami, isteri masih isteri. Sebab tu wanita tu tak boleh dinikahi oleh siapa. Dan hantar suami tadi pula, dalam tempoh iddah tadi, katakan dia ada 4 bini, dia ceraikan satu ni. Selagi iddah bini tak habis, dia tak boleh nikah another wife. Means that this wife is still his wife. Masih ada dia jatuh talak, tapi dalam iddah dia tak boleh kahwin perempuan baru tau. Kena habis iddah ini baru boleh kahwin. Mana isteri tu masih isteri dia. Tempoh berkabung ni, yang mana disarankan untuk tinggal dalam rumah yang sama, bukan dihalau keluar. Bukan suami tinggal hotel, bini tinggal rumah. Unless kalau sekiranya ada kecurangan sebagainya yang tak boleh suami tu maafkan, tu tajuk lain. Tapi ada pun dalam konsep asal, memang kita kata tempoh iddah itu adalah tempoh yang kena jaga. Sebab tu wa ahsul iddah, ayat tu kata. Jadi sebab tu kalau kita aplikasikan macam ni, yang saya lihat banyak kursus-kursus perkahwinan tak highlight berkenaan dengan nikah, talak bid'i dengan talak seni. Talak bid'i ni adalah talak ketika dalam keadaan haid. Bini tengah haid, awak ceraikan. Sebenarnya akan confusing, bukan masalah. Kita nak start kira tang bila. Dia tengah haid ni. So ini kira satu ke tunggu ini? Sebab dia kiraan dia mesti 3 kali kuruk. 3 kuruk tu maksudnya ini ke ini. Kalau dia kata dia cerai ketika bersih ni, datang ni 1, 2, 3. Tapi kalau dia kata cerai kat sini, nak kira datang mana? Jadi kira tak? Ini kira tak? Yang dia tengah berada tadi. So Nabi suruh cerai, rujuk balik. Pegang sampai bersih. Kemudian datang haid, bersih balik. Ketika ni nak cerai, cerailah. It's really about macam kita kata bila kita fikir balik cara perceraian Islam tak bukan kata benda tu hodoh sebagainya macam itulah. Terpaksa juga kena berlaku perceraian, berlaku. Tapi bila berlaku perceraian tadi kena ikut kepada adab yang diajarkanlah hadis Nabi SAW. Bahkan ikut perintah Allah Ta'ala. Mana mesti cerai dalam keadaan bersih, tak sentuh. Kalau dia kata kita masih sentuh, boleh jadi akan prolong sampai 9 bulan. Kalau kita cerai dalam keadaan haid, boleh jadi kiraan tadi kita confuse. Jadi sebab tu disuruh cerai dalam bersih, tidak sentuh.
tak ada intimacy, tak ada hubungan. Ketika bersih tadi kan, dah cerai ketika itu. Dan baru start kira accounting. Tapi dan accounting pula, isteri tadi bukan dicampak keluar dalam rumah yang sama. Kan? Benda tu tadi untuk dia tengok balik. Kadang-kadang bila dia jatuh talak tadi barulah menyesal. Banyak kita dengar lepas-lepas jatuhkan talak, lepas tu barulah menyesal. Datang jumpa kita, tapi masalah lawak juga. Dia datang-datang, dia talak 3 dah. Pantai 3 terus. Ngamuk mana pun, marah. Bagi 3 terus kenapa? Bagi 1, ada lagi 2. Dia bagi 3. Lepas tu datang jumpa kita, nak buat macam mana? Saya kata, tanya mahkamah lah. Mahkamah akan tentukan masalah jatuh 3 ke 1. Kita tak boleh nak buat keputusan kita. Sebab kalau kami di Yaman dulu, saya perasan diorang gunakan dua-dua sekali. Maksudnya mahkamah akan tengok suami tadi perangai macam mana. Kalau memang suka main talak, jatuh kan, berapa banyak dia cakap. Dia kata 3, jatuh 3 terus. Kalau dia kata benda tadi tersilap, tidak diniatkan, tak sengaja, tercakap 3, maka mahkamah jatuhkan 1 je. Sebab ini adalah apa yang berlaku pada zaman Nabi, zaman Abu Bakar dan awal zaman Umar. Bila zaman Umar pertengahan, barulah Umar bin Khattab tengok orang ramai bermain dengan talak. Lalu dikatakan berapa dia cakap jatuh semua. Pasal diorang suka main talak. Bahkan setiap kali janji, kalau macam kan bini tertalak. Dia jadikan talak tu bagi benda harian dia. Aku tipu, kalau aku tipu, aku tak tipu. Kalau aku tipu, bini tertalak. Yang macam tu. Mana boleh buat macam tu? Pasal isteri kita punya, hubungan kita dengan isteri kita, asal masukkan dalam masalah ni. Ini juga benda mungkin kita kata, tak patut dibuat macam dalam politik. Macam ada dibuat macam perjanjian kalau dia kata pindah parti, bini tertalak. Ini bukan daripada ajaran yang sepatutnya. Pasal isteri kita punya hubungan kita akan berkait dengan anak-anak kita. Kenapa kita letakkan talak bini tadi dalam masalah politik ataupun nak pastikan ketaatan diri kita kepada parti tersebut. Itu tak boleh berlaku sepatutnya. Sebalik pada asal ini bukan cara sunnah yang di dalam Islam. Tak pernah dijadikan dalam sunnah Islam talak bini itu dijadikan sebagai dagangan atau ransom atau tebusan bagi apa-apa yang berlaku dalam masyarakat. Guarantee. Guarantee tak boleh macam tu. Astagfirullah. Jadi kalau kita faham kat situ, talak tadi berlaku kan, Al-Baqarah datang, surah At-Talaq datang. Dia ada adab dan cara dia. Jadi macam kita katakan dan bagi lelaki tadi, Allah Taala kata fa imsakum bima'rufin aw tahsihum bi ihsan. Maka kalau dia kata sampai bini tadi pada dilepaskan talak kan, jatuhkan talak, maka dalam tempoh iddah tadi, kalau kamu tak nak ke, lepaskan, let go dengan baik. Atau kamu pegang, kalau nak pegang dia, pegang dengan baik. Kalau tidak pun lepaskan dengan belas ihsan. Jangan kita gantung bini tu dalam keadaan tidak tercerai dan sebagainya. Itu ada juga kes yang lelaki gunakan tajuk cerai tadi untuk seksa bini berkenaan. Bila mahkamah panggil, dia tak datang. Yang bini pula filing untuk cerai. Bila filing untuk cerai, ini masalah. Yang saya perhatikan banyak orang-orang yang terlibat dengan masalah filing cerai ni. Kita dekat Al-Khadim bukan nak ajar orang cara berpisah. Tapi kadang-kadang masalahnya orang perempuan ni, dia pergi ambil benda yang hak lelaki tadi. Dalam lelaki tu punya tangan cerai. This is the only thing yang lelaki tu ada. Pada wanita tu dia ada banyak lagi. Dia boleh khulung, tebus talak. Maksudnya dia bayar balik apa yang suami tu bayar ketika perkahwinan dengan dia. Lepaskan diri dengan bayaran tersebut. Atau dengan fasakh. Dengan fasakh tadi maksudnya dia bawa pada mahkamah punca kenapa dia minta dipisahkan lelaki berkenaan. Abusive ke? Kan, ataupun contoh macam kalau katakanlah suami itu curang. Seriously boleh pakai. Suami itu suka berpelesiran, tidur melilau-lilau, kejap kat sini, kejap kat sana, kejap perempuan ni. Awak pergi filekan cerai buat apa? Dan saya tak faham kenapa peguam-peguam syar'i ni dia tidak panggil nasihatkan dengan betul. Sepatutnya kalau dia kata suami tu tidur berpelesiran, bini tu boleh filekan fasakh. Atas alasan apa? Suami tu tadi membahayakan dia dengan STD. Tahu STD kan? Tahu. Sexual transmitted disease. Penyakit kelamin. Mana suami tu tidur sini. Lepas tu nanti bawa penyakit tadi kat dia. Kan bahaya. So isteri tadi boleh minta dipisahkan dari suami tadi. Bukan minta cerai. Sorry lah, bolehkah kita ajar benda ni? tapi lah, ini mungkin educating untuk orang wanita. Yang awak minta cerai tu, itu hak suami. Awak minta barang dia, benda hak dia. Awak ada hak lain.
hak awak tadi, kalau awak kata suami itu, katakanlah curang dan sebagainya, banyak tidur perempuan. Bukan ada bini Kalau dia ada bini yang sah, tak timbul tajuk. Nah, itu bukan tajuk perceraian dan tuntutan berpisah yang sepatutnya. Sebab dia berkahwin lain itu halal dalam Islam. Awak tak patut minta cerai kerana dia berkahwin. Awak patut minta cerai kalau dia tak solat. Itu masalah juga kadang. Suami tak solat, diam je. Kita jumpa, suami saya tak solat ustaz. Berapa tahun dah? Sejak kahwin. Berapa tahun dah kahwin? 30 tahun. Lepas tu diam kenapa? Tapi hari ni nak minta cerai kenapa? Dia diam. Suami ada perempuan lain ke? Dia kahwin lain. Jadi benda ni salah lah. Konsep Islam, masalah asal pertama, kalau nak minta pisah tadi tu kena alasan yang betul lah. Okay, jadi kalau kita saya sebut khuluk, mana dia bayar tebus talak ataupun dia minta fasakh. Minta fasakh tadi dia kena bawa bukti. Apa suami tu tak bagi nafkah ke. Bahkan dalam wanita yang Malaysia ni sejak tahun akhir 70-an kot. Diorang dimestikan suami yang berakad nikah untuk lafazkan ta'liq. Kau tahu tak ta'liq kau nikah tu ada kan? Ada lupa dah. Dalam surat tu ada. Jadi kadang orang perempuan masalah ketika ta'liq tu dibacakan dia diam. Sibuk tangkap gambar. Gitu kan, tak gambar, dia lupa dengar suami tu. Kalau saya berada dalam majlis pernikahan tu, lepas tu ketika dibacakan ta'liq tu, kalau pengantin perempuan tu sibuk tak gambar, saya akan kata, dengar sini. Saya kata, sebab ini penting, awak punya hak. Suami tu tinggal tanpa nafkah. Suami tu abuse awak dan sebagainya. Awak pergi mahkamah, bawa aduan, buktikan, bayar RM1 ke RM10? Saya tak ingat berapa ringgit. RM10 lah. RM10, maka jatuhlah talak. So, suami tu dah gantung. Any abusive thing yang dia buat, maka terjatuhlah talak. Tapi saya tengok kadang-kadang lah, lawyer-lawyer pensyar'i ni, dia orang marah kita, biarkan. Pasal cerita dia tak ajar. Dia tak bagi tahu hak perempuan tadi. Dia tak remind balik lah. Actually, itu kita kata pada golongan wanita. Kalau awak kata suami awak memang curang lah, kan bersisiran, tidur dengan mana-mana perempuan yang pergi kelab malam dan sebagainya kan, awak boleh minta fasakh, bukan minta cerai lah. Kalau minta fasakh means that pembubaran perkahwinan tadi oleh pihak mahkamah. Mana hakim tu boleh bubarkan perkahwinan tadi pasal awak dicederakan, awak dianiaya, kan, awak diancam dengan penyakit-penyakit kelamin. Awak boleh minta. Masalahnya yang kita duk dengar sekarang ni, orang sibuk minta cerai. Lepas tu kenapa? Suami saya curang. Kenapa tak minta fasakh? Dengan alasan tadi lah, STD tadi. Boleh je. Pembuktian berlaku. Dan bila orang tanya kenapa dalam kes perceraian, wanita tadi kena buktikan suami tu tak bayar nafkah, suami tu abusive dan sebagainya. Kenapa bila suami ceraikan bini, seorang isteri tak payah cakap tu jatuh. Kenapa? Sebab dalam Islam nak jaga hak wanita. Sebab lelaki yang abusive, yang negligence kan, tak jaga tanggungjawab dan sebagainya, dia patut diketahui dalam masyarakat. Perangai dia tadi patut diketahui. So bila dakwaan dibuat dan kemudian berlaku perceraian atau perpisahan tadi berlaku dengan sebab perangai suami tadi. So perangai suami ni akan didedah kepada masyarakat. So orang akan berjaga-jaga tak nak kahwinkan anak-anak dengan dia. So prepare lah. Kalau dia kata abusive, kata perempuan tu kata, ni suami kau ni suka pukul bini. Tak ada hal, aku ada taekwondo. Tak apalah. Kalau dia kata lawan balik kan, I can fight back. Alah dia boleh lawan macam ni kan. Black belt, 3 dan, 4 dan. Tak ada hal. Kalau kurang-kurang dia dah bersiap sedia. Mungkin kita tak kata tak ada siapa tak bertaubat. Ada orang boleh bertaubat, tapi persiapan kena ada. Ada pun wanita pula, bila perceraian berlaku, kenapa tak sebut? Tak sebut dia punya sebab. Sebab mungkin untuk suami A tak sesuai. Tapi suami B dia compatible. Contoh katalah wanita tadi tak suka masak. The first husband tak boleh bini tak masak. Tengok tak masak. Balik rumah tak ada makanan ke? Padahal suami tu boleh je beli makanan kat luar tadi. Tapi dia macam balik rumah tu dia rasakan nak ada makanan tadi. Dia jenis macam tu. Nak persiapan semua sekali. Balik-balik bini tak siap. Dia dah panas hati. Untuk dia tak boleh. Tapi untuk second husband, katakanlah berlaku perceraian kerana bini tu malas masak. Tak payah bagi tahu pun, jatuh je. Tapi bila berkahwin dengan suami kedua, katakan suami kedua okey je. Tak ada masalah.
Kalau kadang-kadang kekurangan wanita tadi sebelum perkahwinan didedahkan kan jadi satu benda yang tak elok untuk dia. Untuk lelaki pasal dia yang abusive, dia akan mengancam, dia akan menganiaya. Sebab tu kena diketahui. Kalau perempuan yang dianiaya, maka tak perlu diberitahu. Mungkin first husband tak okey, second husband boleh jaga dia. First husband dia sangat kemas. Sangat kemas kan. Bahkan dengan bini tu dia competing. Asal cawan tu bergalih? Cawan bergalih pun bising. Asal dia cap jari. First husband tak boleh. Second husband ada hal. Jadi benda tadi untuk kehidupan dia berada bersama orang yang sesuai dengan dia. Sebab tu tak payah dia beritahu. Betul kita kata dalam konsep ni kadang di Malaysia ni sering sebut minta cerai tu saya tak faham. Sebab benda tu hak suami tadi. Kalau dia tak nak lafazkan, tak boleh. Unless awak lintas masuk pada hakam macam dalam ayat antara baca antara ayat 228 tadi sampai 242 tu Baqarah dia ada bahagian berkenaan dengan kalau anda kepercanggahan tadi dihantar wakil daripada wanita, wakil lelaki kan hakam dipanggil yang mereka berdua ni akan putuskan patut terus berkahwin atau tidak. Jadi banyak cara, cuma yang kita kata dalam konsep dia memang kita kata perceraian Islam ni diraikan tetapi bukan maksud dia dengan macam tu saja. Kita kata macam agama lain tak boleh. Tiba-tiba Islam boleh. Kenapa boleh? Sebab tadi lah. Kita raikan. Tapi dalam masa sama, cara pelaksanaan tadi kena dengan adab dan juga aturan agama. Yang kita kata kadang-kadang masalah perkara ni, banyak orang perempuan di Malaysia ni terutamanya tidak faham hak sendiri. Awak jangan minta maaf lah kalau anda kata orang lelaki kata ustaz ni mengajar cara bini nak lawan suami. Tak. Kalau awak memang seorang suami yang tak bertanggungjawab, awak memang aniaya bini awak, maka bini awak patut tahu hak dia. Patut mengetahui hak dia. Apa yang dia ada. Bahkan dekat surat nikah tu, belakang tu dah ada hak dia. Anything awak buat. Jadi suami nak tinggalkan bini lebih 6 bulan. Kadang ada jadi kes bukan tu bertahun, 6 tahun tinggalkan. Yang bini tak tahu nak buat apa. Nak tahu nak buat apa. Dia diam je lah. Kan tinggal di kampung. Sedangkan tak diberikan nafkah batin. Nafkah duit katakan bagi. Nafkah batin masih berjalan. Pasal bini tu kan bukan mainan yang kita rasa kita nak ambil kita pegang. Tak nak kita lepaskan. Ini bukan patut menjadi dalam masyarakat kita. Sebab institusi negara kita terbina daripada keluarga. Dengan keluarga tadilah akan terbina masyarakat. Kalau keluarga musnah, maka tak guna. Takkan ada masyarakat yang bagus. Lepas tu kita di Al-Khadim alhamdulillah kita sentiasa tekankan masalah family values ni. Masalah nilai macam anak-anak kepada mak bapak macam mana, bapak kepada anak macam mana, suami pada isteri, isteri pada suami, kita sentiasa tekankan nilai-nilai tersebut. Okay? Jadi itulah mungkin secara basic wallahu alam itu cukup saya terangkan.